Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah dapat berjumpa lagi. Moga-moga kuliah ini akan membantu tuan-tuan semua untuk meneruskan kehidupan yang semakin mencabar. Selawat dan salam kepada baginda Nabi SAW, juga kepada para sahabat baginda. Pagi ini saya nak bentang lagi kajian ini. Terlalu banyak kajian saya bertahun-tahun yang saya buat sepanjang hayat saya. Dari bermula sejak saya dilahirkan pada 14 bulan 10, 1955. Saya dilahirkan di Parit, di tepi Sungai Perak lah. Kalau mengikut sejarah manusia ni, tamadun-tamadun besar dunia kebanyakannya di tepi sungai. Dalam buku Ibn Khaldun yang bertajuk Muqaddimah, Ibn Khaldun ada menyebut bahawa tamadun bermula di tepi sungai kerana keperluan air. Jadi hari ini saya nak menambah sikit kuliah ni. Ini kuliah tambahan saya selain daripada kuliah yang saya bercakap mengenai Wonders of the Sky. Hari ini saya nak buat kuliah tambahan saya. Dan hari ini saya tukar kepiah saya pula. Yang saya kata mengkaji gelombang otak oleh Facebook, pengasas Facebook, iaitu Mark Mark Zuckerberg jadi dia mengkaji gelombang otak. Saya dah mengkaji gelombang otak, saya dah masuk semua dalam otak saya ni. Jadi bahagian-bahagian otak tu saya nampakkan di tepi-tepi ni. Ini bidang seni bina. Ini kajian saya tentang fizik. Ini tentang sejarah. Yang ini tentang komputer. Yang ini tentang biologi. Semua saya dah masukkan ikut bahagian-bahagian subjek yang saya kaji. Jadi pagi ni saya nak bercakap sikit tentang fakulti seni bina pula. Kerana ini di antara topik yang saya selalu bercakap, nak mengutarakan kenapa pentingnya seni bina di Malaysia ni dirombak semula. Maksud rombakan semula tu ialah kita kena buat renovation terhadap rumah-rumah di Malaysia ni. Saya ingin menasihatkan kerajaan Malaysia, terutama Menteri Kerja Raya iaitu Menteri Kanan di bawah Kabinet Tan Sri Mahyudin. Sebagai Menteri Kerja Raya, beliau adalah Menteri Kanan dalam Kabinet Tan Sri Mahyudin. Jadi Fazillah Yusof, yang berhormat Dr. Fazillah Yusof, Menteri Kerja Raya. Kerana nama dia, kalau saya tak silap lah, saya dah buat kajian, hanya satu sahaja nama dia di masjid di tempat saya. Di tempat masjid saya. Ini kepiah masjid yang saya buat kajian, yang saya beli di Kelantan, di Masjid Muhammadi di Kota Baru. Saya tidur malam tu di situ. Dan ini masjid Kelantan ada sebuah je tandas, iaitu sebuah tandas diraja. Itulah satu-satu tandas diraja di Malaysia ni. Saya dah menjelajah banyak masjid-masjid di Malaysia. Kalau saya tersilap, betulkan saya. Satu saja masjid yang ada tandas diraja. Kepiah ni saya beli di masjid itu. Masjid Muhammadi Kelantan. Kerana tandas di Kelantan, dekat pasar Siti Khadijah, di Kelantan ada tulis tandas sejahtera. Kerana Menteri Besar yang berhormat, Menteri Besar masa itu, Tuan Guru Ni Abdul Aziz, dia membangunkan bandar
Kota Baru tu sebagai bandar Islam. Maka tandasnya pun dinamakan tandas sejahtera. Supaya pengunjung-pengunjung tandas, pengguna-pengguna tandas ni biar dia sejahtera dalam tandas tu. Ini kadang-kadang tandas kepala paip pun tak ada. Kadang-kadang pintu pun tak ada selak pintunya tu. Nak nutup pintu tak ada selak. Kadang-kadang terpaksa sumbat. Kemudian terpaksa ambil kayu pula diselit pada pintu. Jadi kita nak bina Malaysia ni dalam keadaan sejahtera hinggakan tandas pun kena sejahtera. Jadi saya nak kupas hari ni tentang seni banner aja. Tak nak panjang kuliah saya. Hanya nak bangkitkan isu seni banner. Sebab pagi ni saya terbaca satu artikel daripada akhbar ni. Akhbar Berita Harian ya. Iaitu soalan untuk pelajar-pelajar dalam sejarah. Ya. Dalam sejarah ni edisi ulang kaji. Iaitu berita harian. Skor. Macam mana nak skor markah untuk sejarah. Ya, itu dia. Sejarah hari ni. Minta maaf saya tak nak betulkan nanti takut silap lagi. Malam pun dah silap. Jadi bila tekan dia punya frame apa ni gambar tekan dah silap, biar saya tunjuk tu je. Itu dia. Edisi ulang kaji. Baik, saya bacakan apa kaitannya dengan topik saya pagi ni tentang seni banner ya. Sebab dalam kertas sejarah ni, ini kertas satu untuk peperiksaan rasanya untuk SPM ya. Kerana budak-budak tak pergi sekolah, kita ini skor sign, edisi ulang kaji sign. Yang ni sejarah. Okey, saya bacakan sejarah dulu. Pasal sejarah di tempat saya ialah sejarah Sungai Perak ni ada hubungannya dengan kerajaan negeri Melaka, Empire Kerajaan Melayu Melaka. Sebab anak anda kepada Sultan Mahmud, Sultan terakhir Empire Melaka dulu, menjadi Sultan Perak yang pertama, iaitu Sultan Muzaffar Shah yang pertama. Istananya dekat rumah saya lah. Dekat Teluk Bakung. Nama tempat tu Teluk Bakung. Dan kawasan tu dipanggil Marhum Tanah Abang. Di situlah bermulanya kerajaan Perak yang pertama. Sultan Muzaffar Shah, anak anda kepada Sultan Mahmud. Sultan terakhir kerajaan Empire Melayu Melaka setelah dikalahkan oleh Portugis. Baik. Jadi hari ini saya nak cakap tentang sejarah tamadun manusia ni. Kerana tamadun ni kebanyakannya di tepi sungai lah. Sungai Nil. Kalau di China tu sungai Yangtze-Kiang. Kalau di India di sungai Indus. Kalau di Iraq sungai iaitu di kawasan tamadun awal manusia di Iraq. Di situ ada taman tergantung ya. Babylon. Sebab kerajaan Iraq ni masa dulu cukup hebat. Jadi saya hari ni nak cakap tentang tamadun lepas ini. Nak mula di Perak balik. Sebab Sungai Perak ni dia special. Dia ada kiri kanan. Saya pun tengah bercakap pasal otak kiri dan otak kanan. Maka sungai yang ada kiri kanan ni hanya Sungai Perak sahaja. Botol kiri, botol kanan. Layang kiri, layang kanan. Di tebing sungai tu ada kiri kanan. Cuba tuan-tuan cek mana ada sungai yang ada kiri kanan. Melainkan Sungai Perak sahaja. Jadi saya nak bercakap tamadun lepas ni akan bermula di negeri Perak. Itu impian saya. Kalau tuan-tuan nak buat di Selangor, buatlah. Kalau tuan-tuan nak buat di Pahang, silakanlah. Saya nak bercakap negeri saya dulu. Sebab Sungai Perak ni ada kiri dan kanan sungai tu. Saya dah cek banyak sungai-sungai Malaysia ni tak ada kiri kanan. Yang ada Sungai Perak saja. Jadi otak kita ni ada kiri kanan. Left brain, right brain. Left brain, right brain. Ya. Di situlah bermulanya J.W. Bush, resident British, iaitu wakil British, datang ke negeri Perak campur tangan dalam urusan negeri kerana dia nak mentadbir negeri Perak. Jadi rupanya orang putih ni mereka ada left brain. Orang putih ni banyaknya otak kiri. Dia menggunakan logik aja. Jadi dia bawa ke Perak tadi nak memulakan sekolah tu, dia perkenalkan otak kiri di sekolah-sekolah.
Sedangkan orang Melayu ada kiri kanan otak dia. Sebab itu kita dengar bila orang berkawat, kiri kanan, left, right. Bukannya right, left, right, left, right. Sebab tu ada otak kiri, otak kanan ni. Baru dia balance, seimbang. Manusia ni otak dia bukan sebelah, dua belah. Kiri, kanan. Kalau otak kiri, otak logik. Otak kanan, otak kreatif. Baru dia balance, seimbang. Ya. Sebab tu ada sains dan sastra yang diperkatakan oleh bekas Menteri Pelajaran yang letak jawatan, Dr. Mazli Malik. Dia kata, bringing art and science together. Itulah art and science tu, artistic brain dan scientific brain. Itu dia otak sungai tadi. Otak kiri, otak kanan. Otak kiri, otak kanan. Botol kiri, botol kanan. Layang kiri, layang kanan. Lambur kiri, lambur kanan. Semua di Sungai Perak. Baik, kita tengok balik kepada sejarah tadi. Jadi soalan yang dibangkitkan dalam buku sejarah ni, jadi saya akan memberi satu input kepada anda semua. Kita bincang soalan SPM tentang sejarah ni supaya bila dia belajar sejarah, bukan sekadar belajar on paper saja. Lepas tu macam dia nak praktikkan, membangunkan sebuah tamadun. Kita banyak baca tamadun Rom contoh, tamadun Yunani, tamadun India, tamadun China. Mereka telah melaksanakan dalam kehidupan mereka. Contohnya, tembok besar negeri China. Kalau di Rom, Colosseum dia. Seni banner itu. Sampai sekarang ada. Ya. Jadi ini gambar-gambar tu. Yang ini Colosseumnya. Ini tembok besar negeri China. Ini semua seni banner zaman tamadun Rom dulu. Tamadun China dan tamadun India. Jadi saya sebenarnya tak mahu juga tengok anak-anak kita belajar sejarah hanya belajar on paper sahaja. Kita nak praktikkan tamadun tu. Ya? Baik. Jadi saya bacakan soalan-soalan ni antara yang soalan nombor 3 ya. Moga-moga kita boleh bincang tajuk soalan ni. Soalan dia, mengapa pendidikan di Athens dalam tamadun Yunani memberi penekanan kepada bidang sukan, seni berpidato dan kesusastraan? Dalam bidang sastra, mereka menekankan 3. Sukan, seni pidato dan kesusastraan. Jawapannya diberi di sini. Saya bacakan jawapannya. Ada 4 jawapan dalam bentuk objektif. Biasanya kalau beri objektif, dia nak pilih satu je. Padahal, semua tu jawapannya betul. Apa saja jawapan yang diberi adalah jawapan yang boleh dipakai. Contohnya, A. Menanam sikap keberanian. B. Melatih kepimpinan berwibawa. C. Melahirkan individu seimbang. D. Mengukuh semangat patriotisme. Kalau tuan, mana tuan-tuan nak pilih mana? Ada 4 jawapan ni. Sebab dalam peperiksaan, dia nak satu je jawapan. Sebab itu budak kita pening kepala. Padahal semua jawapan tu betul. A. Menanam sikap keberanian. Atau kalau dah pandai berpidato, beranilah mengemukakan idea. Ini berpidato, tak reti bercakap, tak reti. Nanti bila nak menyampaikan idea? Itu sebab bila berpidato, seni berpidato, berani mengeluarkan, express your own idea. Saya sebenarnya pada kecil dilatih oleh bapa saya. Masa saya darjah 1 lagi, dia berlatih bercakap di khalayak ramai. Jadi inilah seni berpidato, berani menyampaikan idea. Jadi maknanya jawapan pertama A, menanam sikap keberanian. Betul lah. Okey, B pula. Melatih kepimpinan, melatih pemimpin berwibawa. Betul juga jawapannya. Sebab dalam bidang pidato, dalam bidang sukan, dalam sastra, semuanya tu nak melatih kepemimpin yang berwibawa. Saya dulu, masa sekolah dulu, saya adalah, di samping berpidato, saya menang dalam pidato, ya, ada juga kalah. Dalam sukan, saya lompat tinggi. High jumper. Saya menang. Wakil sekolah.
Saya lompat tinggi. Ini lepas ni. Lepas. Saya sukan. Saya melontar lembing. Dalam sukan. Saya lompat tinggi. Johan untuk sekolah. Sampai ke stadium Perak. Ya. Kemudian kesusastraan. Saya dulu sekolah dalam art stream. Aliran sastra. Bukan aliran sains. Tapi bila saya besar, saya mendalami dua. Scientific dan artistic brain. Itu jadi timbul art and scientific brain. Artistic brain belah kanan. Scientific brain belah kiri. Lepas tu yang C pula. Melahirkan individu yang seimbang. Betul. Kalau kita boleh berpidato dengan baik, kita boleh bersukan dengan baik, kita boleh melahirkan buah fikiran sastra kita, maka lahirlah seimbang. Artistic brain and scientific brain. Kalau sains saja, ada budak kita ambil sains, tapi sejarah tak reti, sastra tak reti, berpantun tak reti, berpuisi tak reti. Macam mana nak seimbangnya? Saya tengok budak-budak yang belajar sains. Dia tak reti nak bercakap. Ya. Melampaikan idea pun dalam sains pun dia nak bercakap tak reti. Duduk monyong, duduk lemurung je dalam bidang sains dia. Sebab itu kebanyakan pentadbir-pentadbir di Malaysia ni, mereka adalah golongan yang mendalami sejarah dan sastra. Fakulti Sains Sosial. Orang yang mendalami sains duduk lemak-lemak seorang-seorang. Dia tak tahu nak bergaul dengan masyarakat. Sebab itu negara Athens dulu, dia menekankan sukan, seni berpidato dan sastra. Tengok-tengok tokoh-tokoh dunia. Kebanyakannya ahli-ahli sastrawan. Sastrawan negara. Kalau dulu di zaman Leonardo da Vinci contohnya. Ya. Dia seorang sastrawan dan juga dia bidang sains. Ya. Yang ketiga, sedih pula. Mengukuhkan semangat patriotisme. D ni pun betul jawapannya. Maknanya saya pilih semua jawapan tu betul. Sebab saya nak mengupas setiap jawapan. Kalau kita ambil SPM, pemeriksa akan pilih satu yang betul. Satu yang diterima sebagai jawab. Saya berkata tidak. Keempat-empat ni adalah jawapan. Antaranya, mengukuhkan semangat patriotisme. Apa tidaknya tuan-tuan? Saya berceramah di Ipoh. Di Greentown, Ipoh. Saya mengajar tepi-tepi kedai makan. Di food court dekat dengan Majlis Bandaraya Ipoh. Tengah saya berceramah, maka semangat patriotisme saya datang. Patriotisme tu datang. Apa tidaknya? Nengok bendera Perak terbalik. Di padang Bandaraya Ipoh tu, bendera Perak tu terbalik. Orang putih, kuning, hitam, dia letaknya hitam di atas. Hitam, kuning, putih. Kata mana semangat patriotismenya? Saya pun bagi tahu pada orang ramai. Tuan-tuan tengok bendera kita tu terbalik. Semua orang tengok. Tapi tak ada tindakan yang dibuat. Takkanlah saya nak pergi turunkan, marah di orang belakang. Orang sepatutnya, orang-orang yang ada keliling dekat bandaraya tu, betul kalau sebulan tak betul-betul. Saya pergi KL, balik semula ke Ipoh. Rupi itu juga tak dibetulkannya. Tuan-tuan, macam mana nak kata semangat patriotisme? Kita belajar SPM, semangat cinta negeri pun tak ada. Kalau tengok bendera terbalik, cepat-cepatlah bertindak. Biar tak terbalik. Jadi, maknanya keempat-empat jawapan ini betul. Mengukuh semangat patriotisme. Kalau bendera negeri kita terbalik, patutnya kita betulkan. Ya, saya tunjuk pada orang ramai, tengok bendera tu terbalik. Saya melawat banyak negeri. Pergi merata-rata. Ada bendera yang terbalik. Tak tahu macam mana jadi rupa itu. Jadi, itu di antaranya. Soalan ketiga pula. Soalan yang kedua ni. Soalan kedua pula. Soalan berikut berdasarkan gambar seni banner. Monumen agung dalam tamadun Yunani, Rom, China dan India. Ada 4 bangunan di sini. Cuma dia tulis ini X dengan Y. Ini soalan dia bertanya, X dengan Y.
Ada soalan pertama di sana. Namakan seni banner yang bertanda X dan Y. Ni. X dengan Y ni. Apa bangunannya ni? Ni X, ini Y. Kalau tuan-tuan nampak, tuan-tuan boleh jawab. Tapi saya nak menegur kepada pembuat soalan ni. Pembuat soalan ni, saya nak tegurlah juga. X dengan Y ni, sebenarnya tak lengkap. Patutnya X, Y, kena ada Z. Kan alfabet tu, X, Y, Z. Tak? X, Y, Z. Adalah X, Y, Z-nya. Ditulis X dengan X. X dengan Y saja. Kenapa saya bangkitkan ini, tuan-tuan? Supaya pengetahuan anak murid kita biar luas sikit. Di samping dia belajar sejarah, dia kena ingat, sejarah ni akan melahirkan orang. Apa tidaknya? Contohnya begini. X, Y, Z ni, ialah dalam bidang sains, seni banner tu dalam bidang architecture. Dia tak termasuk dalam sains. Okey. Kita ada X, Y, Z. Nah, saya tunjukkan X, Y, Z. Ini Y, ini X, ini Y, ini Z. Tapi dalam soalan ni X dengan Y saja. Padahal X, Y, Z ini ialah bentuk sebuah bangunan juga. Buktinya. Macam mana kita nak jadikan 3 dimensi? 3D. Sebab 3D itu ialah bermulanya bentuk bangunan. 3 dimensi. 3D. Betul tak? 3 dimensi. Macam mana kita nak caturkan X, Y, Z? Kita cantumkanlah X, Y, Z. Itu asasnya. Inilah 3D. Jadi kalau kita nak bentukkan 3D, cantum je lah. Cantumkan. Jadilah cube. Inilah 3D. X, Y, Z. Mesti ada asas untuk membangunkan sebuah bangunan berbentuk Kaabah dulu. Sebab Nabi Adam turun daripada syurga dulu, Allah perintahkan ke Kaabah. Di situlah bangunan pertama manusia. Di situlah bermulanya manusia memikirkan macam mana nak bangunkan bangunan. Di zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, maka terbenalah Kaabah. Kaabah ni berapa ribu tahun dah, tuan-tuan. Sampai sekarang kukuh. Kita baru buat bangunan sikit, dah retak, dah reput, runtuh terus. Tengok Island Tower di Ulu Kelang tu. Kerana kita membuat sesuatu tidak berasaskan kepada ilmu. Main buat aja dah rupa reban ayam. Minta maaf cakap lah ya. Padahal seni banner tu nak dibuat, mesti ada pemerhatian kita. Apa yang patut di banner. Ya, ini 3 dimensi. Ketika ditanya orang kepada Albert Einstein, Einstein ni seorang genius. Orang tanya kepada Einstein relativity. Einstein theory of relativity. Maka Einstein jawab, dia boleh jawab dalam masa 2 atau 3 jam. Apa itu relativity? Einstein theory of relativity dalam sains. Saya bercakap dalam sains dan sastra, kedua-duanya. Kemudian orang tanya kepada Albert Einstein, bagaimana anda nak bercakap tentang 4D pula? 4 dimensi. Ini 3 dimensi. 4 dimensi macam mana? Jawab Einstein. Einstein kata, untuk 4 dimensi, you will have to ask the spiritualist. Maksudnya, anda kena bertanya kepada orang-orang kerohanian, kata dia. Maknanya 4 dimensi itu akan dikupas oleh orang-orang kerohanian. Faham maksud saya ya? Buktinya begini. Di zaman kerajaan Nabi Sulaiman AS, Nabi Sulaiman ini seorang Nabi yang dianugerahkan sebuah kerajaan yang besar. Ada sebuah kerajaan zaman itu dipanggil kerajaan Sabak. Ratu Balqis. Tamadun dulu bukan macam sekarang, tuan-tuan. Nabi Sulaiman bertanya kepada rakyat dia. Ini soal kerohanian ya. Bila saya masuk 4D ni, 4 dimensi ni termasuk spiritual. Sebab tu Einstein kata, you will have to ask the spiritualist. Spiritualist tu ialah ahli kerohanian.
Jadi ketika Nabi Sulaiman tanya kepada rakyat dia, siapakah yang boleh mengangkat istana Puteri Balqis? Dalam Quran ada sejarahnya, ceritanya. Jin pun jawab. Kata jin, boleh diangkat ketika tuanku bangun dari tempat duduk. Macam bangun, terangkat istana tu. Cuba tuan-tuan fikir zaman moden ni. Macam mana sebuah istana boleh terangkat? Itu berlaku di zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bukan malaikat, manusia. Jin jawab, setelah tuanku bangun dari tempat duduk, istana sampai. Tetapi manusia menjawab, namanya Aqif bin Barqiyah. Di zaman Nabi Sulaiman ada seorang wali Allah. Dia kata apa? Istana akan terangkat sekelip mata aja. Sekelip mata terangkat istana. Kalau kita fikir dengan logik lah, sekelip mata boleh terangkat istana. Kita nak angkat bangunan flat, 3 tingkat pun, ya Allah, letih kita. Tapi zaman Nabi Sulaiman, istana Puteri Balqis terangkat sekelip mata. Ini tamadun, tuan-tuan. Ya. Jadi kalau kita nak membetulkan balik manusia ni, lihat peranan tamadun untuk membangunkan balik bumi Malaysia ni. Nampak ya? Di antara rahsia yang saya nampak waktu saya berada di Kuala Lumpur, saya tengah memikirkan seni bina, architecture. Saya selalu pergi fakulti seni bina, alam bina. Fakulti alam bina namanya. Di Malaysia ni fakulti seni bina. Kalau di Indonesia, fakulti alam bina. Ya, macam mana kita nak bina alam? Maka binalah rumah dulu. Saya sampai Kuala Lumpur dekat KL Central, di situ berpusatnya kereta api. Ada yang nak pergi ke KLIA, ada yang nak pergi ke Ipoh, ada ETS, ada komuter. Di situ saya nampak sebuah kedai. Di bahagian atas kedai tu, waktu naik accelerator tu, nak pergi beli tiket, ada satu kedai buku. Dalam kedainya penuh dengan buku-buku seni bina, architecture. Jadi saya dapat satu gambaran, isyarat bahawa Malaysia ni, bangunan-bangunan kita yang ada ni kena renovate balik. Renovation kena buat. JKR kena berperanan. JKR kena mainkan peranan. Macam mana nak membentuk sebuah rumah, melahirkan human resource, nak bina insan, mesti bermula di rumah. Tan Sri Lee Lam Tai. Lee Lam Tai ni ialah dulu di AP. Sekarang ni jadi aktivis yang membantu kerajaan, memberi pandangan. Antara yang pernah disebut, kalau nak mengurangkan kadar jenayah, maka seni bina rumah tu dibetulkan balik. Di taman-taman tu kena betulkan balik. Macam mana sebuah seni bina yang boleh melahirkan jiwa yang tenang. Saya tengok seni bina Malaysia ni tidak melahirkan ketenangan, tuan-tuan. Saya tu pernah berdepan dengan pengarah Hospital Bahagia Tanjung Rambutan tu. Saya pergi berbincang dengan dia. Saya tanya pada dia. Satu hari saya panggil dia daripada jauh. Ya. Di Ipoh, dekat Stadium Ipoh. Saya kenal dia, Dr. Mahadevan. Bekas pengarah Hospital Bahagia Tanjung Rambutan. Saya nampak dia di satu dewan, saya pun panggil daripada jauh. Saya laung kuat-kuat. Datuk Mahadevan, saya panggil kuat-kuat. Dia pun menoleh. Mengapa dia boleh menoleh dan menunggu saya? Maklumlah pengarah Hospital Bahagia. Agaknya dalam kepala dia mungkin dia fikir, ini pesakit aku agaknya, kata dia. Ya tak? Nanti dah saya panggil, Datuk Mahadevan, saya panggil kuat-kuat. Kalau menteri tak kala saya nak panggil orang itu, betul tak? Saya tahu dia pengarah hospital otak. Hospital orang tak betul. Bila saya panggil kuat-kuat, ini strategi saya. Supaya dia boleh jumpa, saya boleh jumpa dan dia tunggu saya. Jadi Dr. Mahadevan tunggu saya. Saya pun datang hampir kat dia. Kemudian saya tanya pada dia, Datuk, do you believe in ESP? Saya dah cakap ESP ni, telepati, deria ke-6 ni, sixth sense, dalam otak kita tu,
Saya tanya pada dia, do you believe in ESP? Yes, kata dia. Ya, saya percaya, kata dia. But not now. Sebab dia ada mesyuarat di Dewan. Saya bercakap tentang telepati, sixth sense dalam otak. Ni gelombang otak yang nak dibuat oleh Facebook. Mark Zuckerberg. Saya dah baca semalam pada tuan-tuan. Ada gelombang otak ESP dari yang ke-6 ni. Di tengah-tengah otak kita. Jadi masalahnya di rumah sekarang tak tenang. Tak selesa kerana environment dalam rumah tu. Pakar-pakar jiwa kena mengkaji benda tu. Dan perkara ini disebut oleh pakar jiwa daripada Universiti Putra Malaysia, Dr. Azhar. Dia kata memang wujud deria ke-6 ESP di tengah-tengah otak kita tu. Sebab tu bila orang masuk masjid, dia rasa tenang. Kalau masuk dewan, Allah gelisah. Tapi bila masuk masjid, melangkah kaki dalam masjid, terasa ketenangannya tu. Terutama Masjid Biru di Turki. Masjid Nabawi di Madinah. Masjid Haram di Mekah. Semua itu lokasi-lokasi yang boleh memberi ketenangan pada jiwa. Rumah-rumah kita ni, antara sebab tak tenang, kerana seni bannernya tidak mengikut cita rasa kita. Cita rasa kita tu. Tengah kanak-kanak, dia hendakkan bilik dia tu mengikut dia punya rasa. Jadi ibu bapa kena faham macam mana nak menyusun bilik seorang kanak-kanak. Jangan ikut suka kita aja. Kita minta pandangan anak-anak tu. Apa yang dia hendak dalam bilik dia. Contohnya dia hendak warna hijau kan. Catkan dinding tu. Ini bilik anak dia cat warna hitam. Murunglah dia. Kena belajar tentang seni banner dan hubung kaitnya dengan manusia. Sebab itu Allah memerintahkan Nabi Adam turun daripada syurga dulu ke bumi, pergi ke Mekah. Sebab di Mekah nantilah akan mendapat ketenangan. Sebab seni banner yang pertama tu di Mekah. Kaabah tu. Kemudian diturunkanlah batu Hajarul Aswad, iaitu batu daripada syurga. Supaya dunia ini dapat ketenangan, adanya suasana seperti syurga. Kalau kita nak tahu lebih detail, kenalah pergi ke Madinah. Menziarahi Raudah. Rumah Rasulullah. Contoh yang terbaik rumah ni, rumah Nabi lah. Bukan rumah-rumah macam rumah kita ni. Sebab yang buat rumah ni, developernya, kena memahami jiwa yang nak duduk dalam rumah tu. Di antara sakit jiwa ni, kerana rumah tu tak selesai dia punya, mungkin seni banner dia tu. Orang yang jiwanya seni, tuan-tuan, naklah dilayan. Seni ni satu anugerah Allah. Ini buat rumah macam kebayam. Tengok ayam duduk. Kalau dia tak ada rumah, dia panjatnya pokok rambutan. Cuba tengok di kampung-kampung tu. Ayam ni, dia suka panjat pokok rambutan, dia pun tidur di atas pokok rambutan dah. Maka tak heranlah negeri Perak tu ada tanjung rambutan. Kerana seni banner kita tidak mengikut rasa hati kecil kita yang memerlukan satu kedamaian dan ketenangan di rumah. Kerana rumah tu syurgaku. Saya bukanlah emosi, tuan-tuan. Sebab tu saya bercakap ni bagi mewakili kerajaan negeri Perak ni. Ya. Cuba perhatikan di mana rumah-rumah yang ada ketenangan. Di situ ada keindahannya. Sebab Allah, kita dah dengar. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah tu indah. Dia sukakan keindahan. Maka rumah-rumah kita ni kena bannerlah mengikut keindahan rasa hati kita. Saya ingat tak ada orang nak ceramah apa inilah. Kalau maulah pakar-pakar jiwa, seni-seni banner ni, architecture ni, cuba fikirkan benda tu. Saya duduk di Rapat Setia. Nama tempat tu Rapat Setia. Rapat setia ni ialah nak merapatkan orang. Udah rapat setia lagi. Masa saya duduk rapat setia, saya nak keluar pada rumah saya dulu. Lalulah kereta. Pelit kereta tu AA111. Semuanya A. Ni. A. Ya. 111. Saya dapat signalnya di situ. Kerana AAA itu menunjukkan arkitek.
Saya bayangkan dalam otak saya jangka mereka akan saya jumpa. Siapa dia arkitek tu? Kereta yang lalu belakang saya tu, pelik dia. AAA 111, kereta Mercedes. Masa saya undur kereta saya daripada rumah, dia pun lalu. Rumah saya nombor 456. Dia nombor tu ada urutannya tu. Jadi, lepas saya baca tu, saya pun berjumpa 3 orang arkitek. Namanya Abdul Halim. UiTM. Yang kedua, arkitek di tempat yang sama di Sri Iskandar, Fakulti Seni Bina. Abdul Halim juga. Dan saya Abdul Halim. Saya sedang memikirkan seni bina. Mengapa kereta tu saya keluar, lalu belakang saya AAA. Dan saya jumpa Profesor Halim tadi, arkitek tu di Masjid Rapat Setia tadi. Dia duduk menghadap almari buku. Saya tengok, Prof, itulah cara saya mengesan maklumat. Setiap benda yang berlaku ni ada ekoran-ekorannya lepas itu. Kita akan dapat satu-satu yang Allah gerakkan. Atau orang panggil the law of attraction. Hukum daya tarikan. Apa yang terfikir nanti akan jadi kenyataan. Contohnya saya fikir arkitek. Mereka lalu kereta. AAA 111. Jadi A tu arkitek, arkitek 11 tu kaya. Seorang Profesor Abdul Halim daripada UiTM, saya pun Abdul Halim memikirkan seni bina, dan seorang lagi Profesor Landscape di universiti yang sama. Itulah maksud dia. Maka sebab itu saya gairah. Saya bersungguh-sungguh macam mana nak memperkenalkan seni bina mengikut cita rasa tempatan. Jangan ikut cara seni bina barat. Itu kawan saya, sebelum tu saya dapat maklumat, iaitu saya berceramah di sekolah Tunku Abdul Rahman. Sekolah Tunku Abdul Rahman ni ialah sekolah asrama penuh di Ipoh, dekat rumah saya. Dekat RTM Ipoh. Di Taman Cempaka. Sebelahnya Politeknik Engku Omar. Sebelah tu sekolah Datuk Zahid Hamidi. Datuk Zahid Hamidi pernah bersekolah di Ipoh, sekolah Izzuddin Shah. Saya diberi kebenaran oleh pengetua buat ceramah di surau sekolah asrama penuh, sekolah Tunku Abdul Rahman, sekolah Star. Di situlah melahirkan ramai cerdik pandai, sekolah Star Ipoh. Masa saya nak mulakan kuliah, pelajar-pelajar membaca surah Al-Ankabut